Sangkut tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya beserta dengan taufik dan hidayahnya, pada pagi ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dan bertemu kembali dalam sesi Bicara Maqasid episod yang ke-61. Dah 61 episod dah kita rupanya. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kerana diberikan lagi peluang. Hari ini saya tidak lagi keseorangan. Esok pun insya-Allah saya tak seorang juga. Memandangkan sampai hari Sabtu dan Ahad ni, saya akan sentiasa ditemani oleh Ustaz AA. Kan? Terutamanya pada hari Sabtu dan Ahad ni, kita akan terus kepada sesi perbincangan dan perkongsian dalam parenting yang akan melibatkan Al-Quran Minded. Dan insya-Allah saya nampak perjalanan yang kita cuba susun ini, terutamanya dalam 60 episod semua ni adalah satu gumpalan yang telah pun menemukan kita semua dalam satu program yang kita khususkan untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitab, kembali untuk mengenali sunnah yang sebenar. Dan ini adalah satu falsafah pendidikan yang kita nak kena sama-sama cari, sama-sama memahami. Kalau semalam Ustaz AA nampak kan, apa tu filosofi? Dia adalah satu bentuk cinta kan kepada satu wisdom. Kalau kata philo tu dengan Sophie tu dibahagikan kepada dua. Philo tu cinta, Sophie tu wisdom. Macam mana kita nak jadikan orang yang tahu macam mana nak gunakan hikmah. Wisdom tu adalah sesuatu yang berbentuk hikmah. Hikmah, kalau semalam kita cerita tentang Zabur, dia adalah satu bentuk knowledge yang diberikan kepada Nabi Daud yang mampu untuk menggunakannya secara bil hikmah, dengan penuh hikmah. Hikmah yang susah untuk kita nampakkan. Kadang-kadang benda ni nampak tak masuk akal, tapi logiknya ada dan boleh diceritakan apabila kita dah dalam keadaan rasional. Waktu kita tak rasional, kita emotional ke, kita dalam keadaan spiritual down ke, mentally broke down ke kan, breakdown ke, kita dalam keadaan kita tak mampu nak berfikir, kita tak mampu nak menggunakan akal kepada ketika itu. Kan? Sebab kadang-kadang influence daripada luar ni menyebabkan kita gagal untuk mengawal diri kita sampai kita meletakkan pertimbangan yang salah dalam satu-satu perkara. So di sini adalah hikmah. Macam mana kematangan kita memproses ilmu, kematangan kita untuk mencerap ilmu, kemahiran kita dalam menyampaikan ilmu. Ini adalah siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Hujungnya mesti ada sikap fatanah. Kebijaksanaan yang kita mampu gunakan untuk kita menyampaikan dengan penuh hikmah. Sifat-sifat Nabi, semua Nabi memiliki sifat dan sikap yang sama. Bermula daripada mereka ini adalah orang yang membenarkan. Membenarkan dulu. First, apa saja yang berlaku, ini adalah daripada Allah. Sadaqallahul azim. Sama juga dengan kita. Apabila kita ditimpa musibah, baik ujian, baik pujian, baik apa saja, kreditnya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu adalah satu rujukan. Bagaimana kita nak kembali balik merujuk Allah. Kita tak akan mampu dapat semua ini melainkan hanya datangnya daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan semua ini kita kembalikan balik kreditnya kepada Allah. Kita tak ada apa-apa pun tanpa restu daripada Allah. Dia bagi kita nyawa, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita fikiran, dia bagi kita akal. Untuk menggunakan akal ini dengan penuh bijaksana. Akal inilah yang akan menggunakan kitab tadi sebagai satu instrumen bantuan untuk kita mengurus diri kita di atas muka bumi ni. Tanpa ada kitab tadi, kita ni sama je dengan binatang liar. Sama tu. Tahu? Kita akan jadi, bila kita jadi liar, kenapa kita jadi liar? Ni satu benda yang kita sama-sama nak kena fikirkan. Anak-anak kita, ni sebab konteks anak
Kalau kita ni, dulu kita liar kenapa? Macamlah kita tak pernah liar kan. Kita pun pernah jadi anak muda, duduk dalam zaman muda. Kita semua ni pernah melalui proses dan fasa remaja, pernah jadi kanak-kanak. Cek balik diri kita, muhasabah balik diri kita, adakah kita ini anak-anak yang tidak pernah liar? Liar macam mana? Liar buah kalau saya ni orang Penang kan. Orang panggil buah. Buah ni buas dalam bahasa KL buas. Buas itu memang nakai lah. Nakai dia rabat pokok. Rabat, orang faham tak? Rabat ni panjat pokok. Kan? Mana ceruk hutan dekat belakang rumah tu yang kita tak masuk. Kan? Ada saja tempat yang kita akan main. Tahu? Keluar 7 pagi, 7 malam kadang baru balik. Dia punya budak-budak punya sistem waktu itu. Kan? Janji balik makan nasi tengah hari, keluar balik, hilang, ruyup apa semua, nanti pukul 7 malam ada balik dekat depan rumah. Mak kata apa? Sebelum maghrib, kena ada dekat rumah. Memang betul-betul ngam-ngam maghrib, kita ambil timing dia. Kan? Yang penting lepas maghrib, pergi mengaji Quran. Itu adalah satu kehidupan yang kita lalui dalam proses kita membesar. Tapi pembesaran dan tumbesaran kita ketika itu, adakah kita ini berjaya dicipta dalam mold agama? Sebab kita ni sudah biasa dan hidup dalam keadaan liar. Liar kerana ibu bapanya membiarkan kita dalam keadaan terbiar. So ini adalah satu perkataan sangat-sangat penting. Anak-anak jadi liar kerana ibu bapanya biar dan anak jadi terbiar. Bila kita tak menegur, kita tidak mencegah, kita tidak mengatur, kita tidak mengurus, kita tidak mengajar anak kita ini patuh kepada agama. Kita tidak mengajar, mendidik anak-anak kita memahami arahan, menerima arahan, kemudian melaksanakan arahan. Ini satu contoh benda-benda yang kita kena faham. So, ajar anak faham kitab. Sebelum ini, kita sudah cerita tentang ajar anak kenal kitab. Dia dah kenal dah. Dia dah kenal siapa dia dah kenal siapa kitab. Dia kenal kitab itu adalah sesuatu yang asing bagi dia. Asing macam mana? Kalau kita tanya, tahu tak dalam Quran ada ini? Tahu tak dalam Quran ada benda ni? Tahu tak dalam Quran ni Allah cakap apa? Bila kita tak tahu, itu tanda kita belum kenal lagi kitab. Kita hanya membacanya secara Arab. Kita bacanya secara bahasa. Laras bahasanya bahasa Arab. Tetapi kefahamannya kita tidak kuasai. Nuansa Al-Quran itu, ni bahasa tinggi sikit. Nuansa dia nak memberikan kepada kita satu bentuk knowledge transfer. Daripada bahasa Arab, dia mendidik kita dalam bentuk budaya Arabnya, kejahilan Arab, jahiliah Arab, suasana Arab. Dan kita nak mengubahnya daripada sudut pandang kita sebagai seorang orang Melayu pula. Kita bukan nak jadi macam orang Arab. Dia kita faham macam tu. That's why Islam, dia datang dan dia assimilate dalam budaya kehidupan masyarakat tertentu. Ni siapa belajar Titas dulu, kita mengaji Titas, Titas 2, kita akan masuk bab asimilasi agama. Kan? Kalau kata Islam datang ke China, lalu dia tak mengubah struktur terus jadi China tu berubah jadi padang pasir. China kena duduk jadi masyarakat badui. Tidak. Tetapi apa yang ada pada China waktu itu, Islam datang, lalu Islam menjadikannya penuh dengan ketalmadunan Islam. Macam mana dia masukkan? Masjid tetap nampak rupa macam mana? Rupa budaya Cinanya. Kalau pergi ke Eropah, macam mana gerejanya? Tak akan diubah, tak akan ditukar. Tetapi macam mana Islam masuk, lalu asimilasinya, kalau kata mereka itu berpindah kefahaman, bertukar kefahaman memeluk Islam, lalu gereja tadi boleh dijadikan sebagai masjid. Tak ada masalah. Kerana itulah Islam. Dia memudahkan. Tetapi hari ini, kerana kita tidak faham kitab, kerana ramainya kita tidak faqih dalam urusan agama. Faham dalam bahasa Melayu. Faqih dalam bahasa Arab. Jadi, ia adalah satu urusan untuk kita ramai-ramai semua. Daripada anak, daripada bapa, daripada ibunya. Semua kita adalah orang-orang yang sentiasa nak kena upgrade diri kita agar menjadi orang-orang yang faqih dalam urusan agama. Jadi, kita ucapkan dulu pertama-tama sekalinya, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang dah pun bersama-sama dengan kita. Dah 10 minit dah. Sekejap je. Sembang macam ni je dah 10 minit dah. Itu baru mukadimah untuk kita nampakkan tentang
pendidikan bagaimana untuk kita jadi anak yang berusaha mengajar anak menjadi anak yang faham kepada kitab. Okey, terima kasih kepada semua. Dan kita nampak ada komen yang katanya pakat mendoakan perjalanan Moksu Kamilah Ibrahim. Dia tak datang on the way ke KL. Kalau datang ke KL tu, insyaAllah dia corner sikit ke Kajang. Mana tahu tiba-tiba je ada dekat RPWP. Okey, semangat dan suka kan kepada satu ukhuwah silaturahim di antara RU165 ni sangat-sangat subur. So kita harap mudah-mudahan bicara maqasid ini juga mampu untuk mendekatkan kita dan merapatkan kita, menjadikan kita ni sebuah keluarga. Hari ni kita mungkin tak kenal, duduk di komen ramai-ramai ni kan, takat jumpa dalam Facebook, ada yang dah main pintu belakang, sembang kat belakang, dah bertegur siapa kat belakang. Itu bagus, kita suka. Itulah antara laluan silaturahim gumpalan kita dekat dalam ruangan yang kita sediakan ini. Ada yang dah komen dekat dalam discussion group kita, masing-masing pakat meraihkan sahabat-sahabat yang bagi kesan dan pesan, yang bagi nota. Masing-masing ada cara penyampaian masing-masing, kefahaman masing-masing dan dikongsikan kepada sahabat yang lain. Itu sangat-sangat harmoni. So kita suka macam tu. Dan itulah sebenarnya yang menilai dan mendidik kita untuk kita merendah diri. Kita tak ada siapa pun yang tinggi di sini, melainkan semuanya nak dimuliakan adalah dari sudut takwanya. Takwa itu is about commitment. Takwa is about committed. So bila kita kenal apa yang Allah nak ajar kepada kita melalui kitab ini, sebenarnya Allah nak mendidik kita menjadi manusia yang committed. Tapi kita tak mampu untuk jadi committed kalau kita tak faham. Kan? Kita tak tahu kenapa ni. Sama macam kita ni, kita kecil-kecil dulu, kita tak faham kenapalah mak bapak kita ni hantar kita pergi ke sekolah. Kan? Kadang-kadang ada yang rebellious. Apalah sekolahnya, kena buat kerja sekolah, kena buat kerja rumah. Kadang apa yang cikgu cakap tu langsung kita tak faham, duduk kat depan kan. Kita kerja nak main je. Itulah kecil-kecil dulu. Kan? Dulu saya ingat darjah 6 dulu, sebelum saya ambil UPSR, cikgu saya tu, dia pernah cakap kat saya, dia kata korang stop tengok semua movie-movie yang ada dekat dalam TV tu, dia kata. Masa tu tak ada VCD apa semua, ada VHF je waktu tu. Tape je. Jadi waktu tu, cikgu tak bagi sebab apa? Dia so fokus kepada UPSR. Cikgu siap pesan lagi. Kan? Cerita-cerita yang korang nak tengok tu, nanti tahun depan dia keluar lah dalam TV. Dia cakap, tahun depan dia ulang lagi. Nanti dia akan ada lagi. Kan? Sampai dia nampak macam tu sekali. Dan betul lah benda tu. Waktu tu kita rasa, apa benda ni kan? Kita nak tengok benda tu, kita seronok budak-budak. Kan? Kita nak layan movie. Kan? Benda tu dah duduk dalam lingkungan kita. Tapi bila kita tak faham, kita akan jadi orang yang reject. Kerana kita tak faham. Kita menolak sesuatu perkara itu kerana kita tidak memahami. Rejection itu datang kerana kita tidak faham. So, bila kita faham, sebenarnya mudah untuk kita menerima dan mencerap. Sebab apa? Sebab kefahaman itulah yang menjadikan kita jelas. Tujuan, sebab, kenapa, mengapa, bagaimana, untuk apa, untuk siapa. Dia akan menjawab soalan-soalan yang lain. Kerana kefahaman. Selagi mana kita tak faham, selagi mana kita tidak jelas, selagi mana kita tidak tahu apakah misi hidup kita dan kita tak faham. Faham itu adalah cerita tentang kefaqihan kita. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam urusan agama. Wa alimna ta'wil, dan jadikanlah kami ni orang yang boleh mentakwilkan. Apa yang kita nak takwil? Apa yang kita nak terjemahkan dari urusan agama tadi. Kita dapat Al-Quran, kita faham apa intipati Quran dan kita boleh menjelaskan. Takwil ini sesuatu yang kita mampu untuk menjelaskan. Takwil adalah benda yang kita boleh menggunakan untuk kita menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Satu ilmu yang sebenarnya Allah dah bagi kepada kita. Allah bukan saja-saja bagi Quran itu untuk kita baca. Tak, Allah suruh kita kerjakan. So part itu kita kena sama-sama berusaha keras untuk memahami dan mendalami agama. Dan kita kena cari jalan, bukan kita duduk saja-saja. Alright, tanpa lengahkan masa, saya serahkan sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini untuk Al-Fadhil Ustaz AA kita untuk berkongsi apa sebenarnya yang kita nak kena ajar anak-anak kita ni sampai dia faham apa itu kitab tu. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna ala Allah
La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Syauqi, sahabat saya, di atas apa yang disampaikan tadi lah. Jadi apa yang kita nak sampaikan hari ini, kalau semalam ajar anak untuk baca kitab, cara baca kitab yang sebenar, dan kemudian hari ini nak ajar anak faham kitab. So apabila kita sibuk untuk mengatakan, untuk kita ajar anak, sebelum kita nak ajar, kita sendiri kena faham. Sebelum kita boleh tunjukkan kepada orang lain, kita sendiri kena faham benda tu, barulah orang lain jelas. Barulah orang lain jelas. Sebab itu kalau kita lihat dalam konsep kita nak berguru, kita nak cari guru ini, kena ada guru yang mursyid. Mursyid, rasyid. Jadi terbalik pula. Kena repair balik. Cikgu Haras dia call pula. Okay, sambung. Sekejap. Okay. Alright. So hari ni kita nak sampaikan, sorry gangguan sikit, gangguan teknikal. Okay. Jadi apabila kita ceritakan tentang tadi untuk kita memahami kitab ni, memahami kitab, jadi kita kena tahu apakah itu kitab. Jadi apa yang terkandung dengan kitab ni, apa yang terkandung di dalam kitab. Alkitab ini apa? So kalau kita lihat apabila kita membicarakan tentang hakikat Alkitab ini, so kita memahami sebagaimana yang Allah mahu, sebagaimana yang Allah mahu, sebagaimana yang Allah seru, barulah kita sampai ke destinasi kita. Hari ni kalau kita cerita tentang kita nak mendirikan rumah tangga, contohnya dalam rumah tangga tu ada siapa? Ada suaminya, ada isterinya, ada anaknya. So ini adalah 3 tiang yang menjadi tunggak dalam sebuah institusi keluarga. Okay? Jadi apabila kita dah tahu ini 3 tiang yang penting dalam institusi keluarga, so pertamanya adalah suami ataupun bapa tu sendiri. Jadi kita kena faham dalam keluarga Islam ini, apa peranan bapa, apa fungsi bapa. Jadi kalau kita faham mengikut aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alkitab, that's why kita tidak akan ada persoalan yang tidak clear. Kalau orang utara kata tak clear kan. So kena kasih clear. Jadi apabila tak clear ini maksudnya tidak jelas. Bila tidak jelas, kita berada di dalam satu ruang yang dipanggil grey area. Okay, grey area. Ruang kelabu asap. Sebab apa? Sebab tak jelas mana hitamnya, mana putihnya. Kan? Kalau di dalam dalam Al-Quran ada satu surah khas, Ad-Dukhan. Jadi Ad-Dukhan ni cerita pasal fog. Sekejap angin. Okay. Jadi cerita pasal fog, cerita pasal benda-benda yang mengaburi mata kita, yang membatasi penglihatan kita. So bila kita punya penglihatan tidak jelas, maka vision kita pun tidak jelas. Kan? Vision ni penglihatan lah. So visi. Kita tak mampu melihat apa di hadapan kita. That's why kita teraba-raba. So bila kita teraba-raba, maka kita pun tak tahu apa misi yang kita kena buat daripada visi yang kita dah tetapkan. Allah dah tetapkan satu vision, tapi kita tak nampak vision Allah tu. So macam mana kita nak melaksanakan misi-misi dia tu? So antara misi-misinya Allah suruh kepada kita untuk menasihati manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. That's why kita ni, apabila kita tidak jelas, maka kita tak tahu nak buat apa. Macam Ustaz Syauqi katakan tadi kan. So bila tak jelas, tak nampak jalan dia. Okay, dan antara lain, bila kita cerita pasal faqih ni terkait juga dengan fiqah kan, faqih. Jadi faqih ni membawa masuk pada faham. So kita kena faham, pertama sekali kita kena faham kenapa aku diciptakan atas muka bumi ni. Kita kena faham hakikat penciptaan. Kenapa aku diciptakan atas muka bumi? Adakah aku diciptakan untuk makan saja? Ataupun aku nak diciptakan untuk mengejar material dunia ni semata-mata? Ataupun aku diciptakan untuk apa? Orang kata apa?
untuk memuaskan persepsi orang terhadap aku. Contohnya kan. So kita sibuk untuk melengkapkan apa yang orang tanggapi tentang kita. Orang nampak successful tu adalah adanya rumah yang besar, rumah kereta yang mewah. Adakah itu satu hakikat kejayaan? Itu kemungkinan hakikat kejayaan di sisi manusia. Tetapi apakah itu kejayaan di sisi Allah? Yang Allah akan angkat darjat kita contohnya. So kita mula tanyalah. Apabila kita tak mampu nak jawab persoalan ini, maka that's why kita kena mula mencari jawapan. Itu yang kita cerita pasal filosofi tadi. Kita cintakan satu hikmah. Kita cintakan kebenaran. Kita nak cari the truth about our existence. Kita nak mencari kebenaran. Kenapa aku diciptakan atas muka bumi ni? Tu dulu. Kalau dulu saya ada baca satu buku kan, sebelum kita betul-betul memahami Al-Quran ni, saya ada baca satu buku falsafah. Since dulu budak arts, dia memang akan baca buku falsafah. Sebab apa? Ada subjek falsafah dekat UiTM kan. Jadi kita baca falsafah barat. Jadi member kenalkanlah satu buku yang dinamakan Dunia Sophie. Sophie's World. So dalam buku tu dia menceritakan tentang seorang kanak-kanak perempuan dan dia berdialog dengan seorang lelaki tua melalui perantaraan. Perantaraannya adalah seekor anjing yang akan hantar surat. Anjing itu akan hantar surat, dia letakkan dalam peti surat lah, rumah budak perempuan tu. So budak perempuan tu akan baca. So itu ceritanya pasal filosofi. So daripada situ saya baca, oh interesting. Tapi bila kita baca go deep, so nampak kelompongan falsafah barat dekat mana. Okay, bila kita dapat Al-Quran, lagilah Al-Quran itu lagi solid. Al-Quran ini penuh dengan falsafah. Penuh dengan falsafah pendidikan, semua tu. Jadi nak membina bangunan pun ada falsafah dia. Nak membina anak-anak kita pun ada falsafah dia. Jadi kalau kita sebagai nakhoda, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang lelaki, kita sebagai seorang isteri, seorang wanita, kan, seorang ibu. So kalau kita memahami peranan-peranan ini dengan baik, kita mampu meletakkan satu pada tempatnya, maka mampulah dibangkitkan sistem Islam itu dalam keluarga. Tapi apabila kita tidak faham, maka kita berada di dalam satu kegelapan. Sebab apa kita tak faham? Sebab kita tak tahu apa mesej dia. Kita tak nampak. Tadi cerita pasal vision, kita tak nampak. Kerana apa? Kerana kita tidak merujuk kepada sumber cahaya tu. Nur itu daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber cahaya kepada manusia untuk manusia berjalan atas muka bumi ini. Kan kalau dalam surah Al-Furqan Allah sebut dalam ayat 63, 25, surah 25 ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah ini apabila mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan rasa rendah diri. Kan? Lepas tu apabila ada orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan dengan perkataan-perkataan yang sejahtera. Yang salam. Jadi macam mana? Kalau orang yang jahil tentang agama, adakah kita nak terus bash dia? So, apabila kita memahami agama ini dengan solid, dengan betul-betul merujuk kepada Al-Quran, so kita tak berdakwah ataupun kita tidak membangunkan keluarga contohnya. Kita nak berdakwah, tidak mengikut hawa nafsu semata-mata kan. So, semalam kita ceritakan tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam. Dia dijadikan sebagai seorang khalifah dalam surah 38 ayat 26. So, dia dijadikan khalifah dan dia memutuskan satu perkara itu dan juga dia sampaikan dan dia bagi tahu kepada manusia jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu. Mesti kena ikut kitab. Mesti ikut rujukan. So itu dia. So kita sebagai umat Islam, inilah dia kenapa kita kena faham. Kenapa kita kena faham dan baru kita boleh fahamkan anak kita tentang kitab. Jadi kalau kita tak kenal kitab macam anak kita sendiri, so that's why lah hari ni umat Islam jadi macam ni. Kan? Satu orang Yahudi bersamaan dengan kekuatan 120 orang Islam hari ini. Perumpamaan dia. Satu orang Yahudi. So kalau kita lihat 11 juta umat Yahudi berbanding dengan 1.8 bilion umat Islam hari ini. Hari ini umat Islam banyak. Kalau cerita pasal banyak je Nabi dah cakap dah. Memang akhir zaman akan banyak. Macam buih di lautan. Tetapi hari ini kita kena terima hakikat bahawa kita berada dekat bawah dan kita tidak boleh berada di bawah lagi. Kita kena bangkit. Kita kena bangkit dan membangunkan kembali ayat-ayat Allah ini. Bukan sekadar dia menjadi sebagai satu retorik yang kita laung semata-mata. Okay? So itu yang kita kena fahami tentang hakikat. Fahamlah. Alright.
Dan antara lain, kita kena, kalau macam kita ceritakan dalam topik ataupun dalam program kita hari ini, iaitu bicara maqasid. So kita kena fahamlah maksud agama. Kita kena faham betul-betul maksud agama tu apa. Adakah agama ini sekadar manasiknya saja, ataupun di sebalik manasik itu ada maksud yang Allah encryptkan, yang Allah simpankan, yang Allah strategizekan ke dalam setiap pelaksanaan ibadah khusus kita. Mendirikan solat, berpuasa. So hari ini adakah berpuasa kita hanya menahan lapar dan dahaga, contohnya. So itu dia. So kita kena fahami betul-betul. Kalau kita tak faham, that's why kita tidak boleh deliver kepada anak kita untuk dia faham tentang agama. Sebab itulah dia yang kita panggil sebagai proses akil baligh. Kita sendiri kena berakal, baru kita boleh baligh, baru kita boleh menyampaikan kepada anak kita. Kalau bapaknya, ibunya sendiri tidak berakal, maka kat mana kita nak letak ibadah kita? Kerana syarat sah untuk sesuatu ibadah mesti berakal. Nak buat haji ke, nak buat apa sahaja pun, itu ibadah khusus. Tapi secara keseluruhan, holistik, kita kena tahu setiap tindak tanduk kita itu boleh jadi ibadah apabila kita mendasarkan ia kepada basmalah. Sebab itu Nabi sabdakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap, seluruh perkara, seluruh kerja buat kita kalau tidak didasari dengan bismillah akan tertolak. Jadi adakah sekadar nak makan bismillahirrahmanirrahim, ataupun bukan itu saja, ataupun kita kena memahami apa itu bismillah. Bukan sekadar-sekadar dengan nama Allah saja, tetapi ada salah satu mesej yang sangat besar. Sangat besar. Kalau tak Nabi takkan terima wahyu ini kadang-kadang dalam keadaan dia berkerut dahi dia. Kadang-kadang dia berpeluh bila mendapat wahyu. Tapi hari ini kita membaca wahyu macam baca biasa-biasa je, tak memberi impact, tidak bergetar jiwanya. Macam dalam surah 8, surah Al-Anfal ayat 2 kan. Orang-orang yang apabila disebut, dizikirkan tentang Allah, bergetar, ada respon kepada ayat-ayat itu. So hari ini kita kena muhasabah diri kita, adakah kita benar-benar memahami hakikat hakikat agama itu untuk apa. Itu saja Ustaz Syafiq. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dan kupasan yang lebih mendalam, very deep, untuk kita sama-sama tahu ke mana kita nak pergi sebenarnya ni dengan agama ni. Dan kita ni kadang-kadang kita duduk dalam dunia ni, kita disibukkan dengan terlalu banyak urusan dunia sampai kita berlengah-lengah, dilalaikan dalam urusan-urusan agama. Jadi Allahumma faqihna fid din. Kalau kita baca ramai-ramai kan, kalau kita baca untuk orang lain, macam mana Nabi Muhammad bacakan untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan agama untuk dia. Dia tu siapa waktu tu? Ibnu Abbas. Ini doa yang diajar oleh Nabi, dan doa itu Nabi letakkan di atas dada dia, untuk memohon supaya Ibnu Abbas ni diberikan kefakihan dalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil, dan mengajarkan kepadanya kemahiran, kefahaman untuk takwil. Bab ni saya rasa semua orang mengalami situasi yang sama, undeniable. Dulu waktu kita belajar AdMath, siapa yang belajar AdMath lah kan, mesti stres kepala tu. Yang minat matematik, dia enjoy. Tetapi yang tak minat matematik, aduh kenapalah nak masuk kelas AdMath ni, dia rasa macam masuk ke satu tempat yang penuh dengan X-file. X-file lah, nak kena cari X banyak kan. Jadi situ kita akan jadi orang yang jenuh nak memahami ke mana hal dituju kita belajar ni. Bagi sesetengah orang yang straightforward fikiran dia, dia akan nampak, tak apa ni, tak belajar pun tak apa. Sebab benda lain lebih penting lagi untuk dia attend. Tak apa, boleh reserve AdMath ni. Macam saya dulu, saya dah target dah aim saya. Saya dah nak belajar, nak masuk UM, AdMath tak apa, tak perlu. So kita letak, tak apalah AdMath ni kan, belajar ambil nafas je lah. Kan, ambil nafas, sekadar kita lepas, cukup. Sebab apa? Kita punya target, kita nak skor bahasa Arab, kita skor Quran, kita skor syariah, kita skor subjek-subjek yang akan bawa kita dalam bidang jurusan agama. Tapi once kita dah faham, mudah. Matematik is just about formula. Kan? Yang sebenarnya yang kita nak faham adalah formula dia. Tapi bagi orang yang tak mampu nak memahami formula, matematik akan jadi sangat susah. Dan dia akan jadi hilang minat. Bila hilang minat, dia jadi lost. Lost dan habis lah. Itu je.
Kan? Dulu waktu kita belajar, kita lah, tingkatan 2 dulu kita belajar algebra. Sekarang ni bila dah tahu algebra tu apa, dia jadi lagi semangat. Tahu, bukan semangat apa, sebab rupanya algebra ni memanglah kita dengar ni adalah teori yang dibawa formula oleh Al-Khawarizmi. Sedap sembang dia macam tu. Tapi bila kita tahu the fundamental maqasid di sebalik algebra, yang bermaksud penjabaran tau. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini adalah satu bentuk penjabaran. Macam mana kita nak menjabar ayat-ayat Allah ini? Macam mana kita nak membaca dan menjelaskan ayat Allah ni dengan formula yang Allah dah bagi? Allah bagi Quran ini, kedebuk dia bagi sedebuk, ada 6,236 ayat. Dia tak saja-saja dia suruh kita fikir. Dan banyak dalam ayat Quran tu Allah kata, afala yaqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Adakah mereka tidak menggunakan akal? Adakah mereka tidak berfikir? Adakah mereka ni tak nak tadabbur? So all this question, Allah tanya kita ni. Allah sedang bersoal jawab dengan kita. So kita yang kena sediakan jawapan. Tapi kalau kita sendiri tak faham apa Allah tanya, kan? Macam ni kita nak menyediakan jawapan? Baca Arab sedap ni. Baca Arab berlagu-lagu ni. Baca Arab khatam berkali-kali. But then we fail to understand apa yang Allah sedang cakap dengan kita. Allah sedang bagi tahu dengan kita. Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Yang kita tak faham. Sayang, rugi. Allah bagi surat cinta dia, ada 114 surat. Tahu? Ada 114 siri surat cinta. Surat yang pendek, surat yang panjang. Macam zaman kita cinta dululah. Kadang-kadang ada surat panjang-panjang. Ada surat tu just a short note. Tahu? Kan? Post lagi. Siap bubur bedak lagi. Biar wangi lagi. Sampai musim raya, siap ada lagu lagi. Kad tu siap bunyi. Berkelip-kelip bercahaya lagi. Punyalah kreatif dalam usaha kita untuk menawan, menyatakan kerinduan, ada peringatan, ada kabar gembira, ada benda yang kita nak kongsikan. Itu surat kita ni kita sebagai makhluk sesama manusia. Tapi Allah punya lenggo kecintaan dia kepada umat, dia bagi kita satu kitab, dia utus kita seorang rasul, dia bagi kat kita seorang penyampai, hanya untuk suruh kita menzikirkan apa yang ada dalam kitab itu sebagai satu bentuk peraturan, aturan, pendidikan untuk mencipta manusia. Tahu? So kita nak cipta anak kita. This is the next batch yang kita nak cipta. Another generasi. Generasi yang kita nak kena sampaikan juga pelajaran yang sama. Kita dah dapat, kita dah lalui, kita dah pun tahu, kita dah faham how this world work, macam mana dunia ni bekerja. Sistemnya, sistem manusia, sistem Allah, nafsu manusia, syurga, neraka dunia yang ada dalam kehidupan kita harian. Dan kita dah faham, tanggungjawab kita pula nak menyampaikan kepada generasi kita. Kalau kata zaman kita sendiri tak faham Quran, kita sendiri tak tahu apa gunanya Quran, kita sendiri tak reti macam mana nak memanfaatkan Quran, bagi Allah adalah mudah. Allah dia buat apa? Mudah je. Next. Tu je cerita Allah. Dah 1400 tahun jalan. Umat ni tak faham. Generasi ni tak faham. Dan next, bagi kat umat baru. Tengok pula macam mana 60-70 tahun umat ni hidup dengan Quran yang Allah bagi. Kitab yang Allah bagi. Tak ada islah. Tak ada perubahan. Tidak ada penambahbaikan. Tetapi bertambah kerosakan. Fine. Next, bagi umat ni. Tak jadi juga. Next, bagi dekat umat akan datang. Ni selepas Rasulullah wafat ni. Lepas Rasulullah wafat je, next, bagi dekat sahabat. Sahabat pula bermasalahnya, ada yang berbunuhnya apa semua. Next, bagi dekat anak-anak dia pula. Pengikut-pengikut anak-anak dia. Bagi dekat khalifah ni pula. Bagi dekat khalifah itu pula. Khalifah-khalifah ni tak berjaya bangkitkan agama balik. Seperti mana yang Nabi buat. Next, bagi lagi dekat umat yang lain. Sampailah kepada kita hari ni. So we should be proud sebagai seorang Islam. Apa yang Nabi dapat, hari ni benda tu ada dekat dalam rumah kita. Ada di tangan kita. Ada dalam telefon kita. Dah ada dah dekat kita ni. You should be proud. Dan lagi kita rasa patut kita berbangga when you know apa yang Allah sedang katakan. We understand. Kita faham. Dan kita sekarang ni sedang menjadi seorang umat yang sedang cuba bangkit nak melaksanakan apa yang Allah sedang cakap ni. Dan adakah kita ni hamba yang terpilih
yang memilih untuk dipilih. Duduk di dalam circle kalangan umat-umat yang Nabi kata di akhir zaman ini dia sedang tunggu saudara-saudaraku. Adakah kita ini yang nak mengaku sebagai saudara Nabi? Adakah kita ni yang nak menjadi orang yang betul-betul diikat balik dengan Nabi, hubungannya serapat dua jari? Kerana apa? Kerana kita memahami misi Nabi, visi Nabi, dakwah Nabi, seruan Nabi, pegangan Nabi. Apa yang Nabi bawa, kita pegang, gigit dengan geraham. Tahu Nabi cakap apa? Pegang, gigit sunnahku dengan gigi geraham tu. Ni. Betul-betul kita ketap. Sebab apa? Di akhir zaman, kita akan menghadapi pelbagai fitnah. Dan adakah kita ni akan menjadi umat yang berjaya menegakkan balik agama itu di zaman kita? Dalam fasa kita. Ataupun kita pun sama juga jadi macam umat-umat terdahulu yang akhirnya akan hanyut. Hanyut, dibawa ke laut. Semua jadi ke laut juga. Duduk dalam gumpalan manusia yang masin sama-sama, duduk dalam keadaan manusia yang sama-sama lemas dalam peluh masing-masing. Tahu? Ni, bicara mahsyar. Semua berkumpul dekat tempat yang sama, masing-masing lemas dalam peluh masing-masing. Tahu? Duduk dekat dunia, penat bekerja. Tapi bekerjanya bukan untuk agama. Bekerjanya untuk tauhid. Bekerjanya untuk sistem yang salah. Bekerjanya untuk Dajjal. Bekerjanya untuk sistem yang menyebabkan kita semua ni lalai, lara, hilang arah tujuan kepada agama. Tahu? Kalau ikutkan, manusia-manusia ini akan dikumpulkan dalam padang mahsyar. Mereka berjalan dalam keadaan telanjang. What is telanjang means? Pakaian yang tidak ada lagi dah. Kita sudah tidak ada sistem. Allah turunkan satu pakaian kepada kita. Pakaian yang menyebabkan kita berjaya menutup aurat kita, keburukan kita. So, Quran ini diturunkan, pakaian daripada langit, diturunkan kepada kita untuk menutup keburukan kita. Semua kita ni pendosa. Jangan temberanglah kalau kata kita ni tak ada dosa. Kita ni semua adalah pendosa. Yasin. Wahai pendosa. Wahai manusia yang jiwanya berdosa. Wal Quranil Hakim. Dan di situlah Al-Quran ini menjadi hakim. Kembali balik cerita semalam. Bila mana Nabi Daud diberikan hikmah. Itulah cerita tentang hakim. Hikmah dalam untuk menjadi seorang yang mampu untuk bijak menilai, mengatur, menetapkan sesuatu hukum. Dan Quran itu jadi satu bentuk pelajaran dan peringatan. Tengok dalam surah Yasin tu, surah 36 tu, ayat yang ke-6. Satu peringatan yang diberikan kepada satu kaum yang bapa-bapaknya tidak pernah memberikan peringatan. So, kita ni lah orang yang dah jauh sangat daripada kehidupan yang sangat-sangat lalai dan leka daripada pengaturan agama. It's already 1400 years. Bahasa Inggeris, nak cakap sangat bahasa Inggeris. 1400 tahun dah kita ni lalai dan leka sehingga kita jauh daripada peringatan yang hak. So, Quran turun kepada kita di zaman ni untuk apa? Untuk kita sama-sama membangkitkan balik kalimatillah. Li'a'la kalimatillah. Untuk meninggikan balik kalimat-kalimat Allah ni. Kalau tidak, kalimat Allah ni jadi apa? Dia jadi ayat-ayat yang diletakkan kat dinding, jadi ayat-ayat yang diletakkan kat stiker kereta, kan? Diletakkan, jadi stiker kereta tu, doa naik kenderaan, takat itu je lah. Tetapi kita tidak dapat jadi orang yang, kan? Umi Hafsah tanya, bagi ayat berkumpul dalam peluh, yang tu bukan ayat Quran, itu cerita kiamat. Dalam hari waktu kiamat tu, kita ramai-ramai nak dikumpulkan ke padang mahsyar, kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing, pakat ramai-ramai jalan untuk pergi ke neraca Al-Mizan katanya. Kan? Tetapi itu kalau cerita kiamat yang Allah nak nampakkan dalam bentuk muhkamat di satu masa nanti. Tetapi kita kena faham, Allah memberi satu perumpamaan juga kepada kehidupan kita. Hari ni manusia ramai-ramai berkumpul ni. Keluar rumah ramai-ramai, kan? Subuh-subuh pakat keluar, jam satu jalan highway tu semua ramai. Sebab apa? Sebab nak berkumpul. Kan? Masing-masing pakat lemas dalam kehidupan dan dunia masing-masing. Pagi-pagi lagi dah hidup dalam keadaan lemas dengan kerjanya. Lemas dengan cita-cita, impian. Lemas dalam keadaan cintakan kepada harta, dunia. Cintakan kepada
kebendaan, materialistik. Sebab apa? Sebab kita semua ini dah ditanam dengan sistem yang mengejar kepada keduniaan. Ada yang nak keluar daripada sistem ini, tetapi tak boleh nak keluar. Why? Terpaksa duduk dalam sistem yang sama. Oh, saya dah tak nak dah riba ni. Saya dah tak nak dah buat kerja-kerja ni. Saya tak nak dah. Saya terpaksa. Gitulah kita ini sampai kita terpaksa bergantung kepada sistem yang menyebabkan kita terus-menerus terbuai dan hanyut dalam dunia yang manusia sendiri cipta. Allah bagi formula kehidupan. Allah bagi formula kehidupan. Kadang-kadang formula itu senang, formula itu mudah. Tetapi manusia yang menyusahkan kita. Manusia yang mencipta sesuatu yang menyebabkan kita masing-masing mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan di situlah yang kita nak kena perbaiki. Semua kita ni ada fungsi dan peranan dia. Peranan dia adalah untuk qiyam, bangkit. Tapi nak bangkit itu, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ni cerita bangkit. Selagi mana kita dalam selimut, diselimuti dengan kehidupan dan keduniaan yang penuh dengan fana. Fana ni dengan fantasi kita, dengan angan-angan kita, dengan impian kita, and then kita tak akan faham tujuan hidup beragama. Sekarang kita keluar perut mak saja, mak bapak kita dah mencorakkan kepala otak kita, kita sendiri pula mencorakkan kefahaman anak-anak kita dengan hukum-hukum dunia yang material. Kita suruh anak kita kejar dunia, kejar akademik, kejar kepada harta benda, kejar kepada cita-cita duniawi. Tetapi kita tidak mengajar anak-anak kita first 0 hingga 7 tahun yang pertama itu bagaimana nak kepada mengejar pendidikan akhlak yang berdasarkan kitab. Sebab tu ramai. Adakah Islam itu hanya kita pakaikan tudung kepada anak-anak? Adakah Islam itu hanya kita pakaikan kopiah kepada anak-anak? Pakai jubah, pakai serban, ambil satu kain, selempang dekat bahu. Adakah itu sudah menjadikan kita Islam? Belum lagi. Itu cuma pakaian penzahiran. Kita cuma menzahirkan sesuatu yang menampakkan ciri-ciri dan budaya Islam. Tetapi akhlak itu sendiri yang akan menampakkan siapa kita. Akhlak Islam itu dia tak boleh dibuat-buat. Kalau kita ni memang jenis murut lancang apa semua, boleh cover-cover lah. Sekejap je. 3 hari keluar habis semua. Tahu, sebab tu Nabi cakap nak kenal sahabat, nak kenal orang apa semua ni, kena jalan 3 hari. Bukan semestinya tabligh ni keluar 3 hari. Tak, ini satu sunnah Nabi. Nabi cakap kita tidak akan kenal seseorang itu melainkan kita dah berjalan dengan dia paling kurang 3 hari. Di situ kita akan kenal siapa kawan, siapa lawan, siapa kita boleh percaya, siapa tak boleh percaya. 3 hari dah cukup. Kenapa 3 hari? 3 hari kan? Kod mana pun mesti terkait. Tadi Ustaz AA bagi tahu 3 tiang. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Kalau mulkiahnya, kena ada ubudiyahnya, kena ada rububiyahnya. Pun 3 juga. Kalau pergi jamrah pun ada 3. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Ada 3 juga. Jamratul Kubra. Kubra dengan Aqabah tu sama. Kan? So, kita nak kena faham ni. Why benda ni keep repeating? Semua benda-benda ni adalah pakaian yang kita nak nampakkan kepada manusia. Kerana waktu jahiliah dulu pun, Mekah ketika itu ibadahnya di Baitullah itu pun manusia sedang tawaf dalam keadaan telanjang. Bukanlah telanjang secara fizikal. Telanjang kerana tidak ada sistem. Sebenarnya, kitab yang diturunkan adalah untuk memberikan kita satu sistem ketetapan, kehidupan. How untuk kita bekerja sebagai hamba Allah di atas muka bumi ni. So, cerita dia adalah kita kena faham je lah. Kalau kita pergi kerja, kan, pergi masuk kerja, interview. Kalau kita sendiri pun masa interview tu tak faham apa tujuan kita pergi interview, kerja apa yang kita nak ambil, jawatan apa yang kita nak ambil, kan? Tanya benda yang kita nak kena request dalam resume kita pun, kita sendiri pun tak tahu benda apa yang kita nak cakap. And then, tak mampu untuk kita deliver. Tanggungjawab yang bakal company tu berikan. Dah masuk kerja, kena faham dia punya manual work. Apa buku manual pekerja kita? Apa dia punya perlembagaan syarikatnya? Apa do and don'ts dalam syarikat? Nak sign surat, terima jawatan pun, kita kena baca surat tawaran tu, fahamkan surat tawaran tu, fahamkan peraturan larangan dan perintah yang ada, consequences-nya. Kan, dia tak boleh sign saja, dia kena ada notice kalau nak berhenti kerja berapa hari. Semua tu dah ada dalam. Tetapi, masalahnya,
kita sendiri tidak jelas dan tidak faham. Itu benda yang kita nak kena betulkan. Ada soalan ke apa ni? 3 pilih ini yang kelirukan umat Nasrani sehingga ada Trinity. Begitulah juga, kan? Dia kata Tuhan itu ada anak, Tuhan itu ada 3. Ada maknya, ada anaknya. Allah tu siapa? Ada anak namanya Isa. Macam tu lah. Pergi dekat zaman Musa dulu pun ada juga anak Uzair. Pun jadi isu yang sama. Jadi benda ni berulang-ulang. Kita jangan ingat benda ni takkan berulang. Benda ni akan sentiasa menjadi satu sunnatullah dan sunnah kepada para rasul dan para nabi, lalu akan jadi sunnah kepada kita juga umat Islam yang ramai ni. Okey? Baik, Ustaz ada bunyi kipas. Okey? And then kita serah kepada Ustaz AA untuk meneruskan lagi 20 minit sesi yang kedua. Okey, dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi apa yang disampaikanlah Ustaz Syauqi tadi panjang lebar agak tu. Okey, tadi apa yang saya nak boleh tambah lah. Itu apabila kita membaca Al-Quran ini, so kita nak ceritakan tentang Alkitab. So sekarang ni the only kitab yang kita pegang, yang tinggal, yang nampak, yang tangible, yang boleh disentuh, yang boleh kita belek, boleh kita baca, hanyalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini apa? Maka kita tanya balik, Al-Quran ini apa? Kalau dalam surah Al-Jasiyah, surah 45 ayat 20, Al-Quran ini adalah apa dia? Pedoman. Haza basairul linnas, haza basairul linnas wa hudan wa rahmatan liqaumi yuqinun. Dan kalau kita buka surah 3 ayat 138 pula, macam mana bunyinya? Cuba Ustaz Syauqi bukakan surah 3 138 sekejap. Kalau 45-20 tu semalam saya dah bacakan dah. Okay, cuba kita buka surah 3 138, iaitu Allah firmankan, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Hadza bayanul linnas, ini penerangan, penjelasan bagi manusia dan petunjuk dan nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. So kalau kita lihat dalam 138 itu, 138 tu sampai 139, kalau 139 Allah firmankan, dan jangan kamu lemah dan jangan kamu bersedih hati dan kamu lebih tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. So ini sepatutnya satu bentuk motivasi yang Allah beri kepada kita agar kita mampu mendidik anak-anak kita, mampu mendidik diri kita. Kalau macam Ustaz Syauqi kata tadi, cerita pasal Algebra tadi, saya suka dengar, iaitu kita semua memahami benda yang sama dan kita mula rasa benda yang sama. Apabila kita dah memahami tentang hakikat, vision yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran ini, barulah kita tahu Allah ruginya. Kenapa aku tak tahu dulu benda ni? Kenapa aku tak tahu Al-Quran ni dulu macam ni? Kan? Jadi kalau dulu kita belajar fizik, kita belajar biologi semua tu, kita diajak, diseru untuk menghafal untuk jawab exam. Menghafal untuk jawab exam. Tetapi kita tidak tahu the falsafah. Kita tidak tahu the philosophy ataupun the existence of the knowledge. Kita tak tahu kenapa ilmu tu boleh wujud. Kalau fizik tu, ilmu fizik tu, dia betul-betul ilmu logik. Ilmu logik. Daripada observation. Kalau teori contohnya Archimedes kan. Archimedes semua tu. So, kalau kita lihat, ia adalah melalui pemerhatian. Tetapi hari ini, sistem pendidikan hari ini, kita diajar untuk menghafal apa yang telah dimaktubkan di dalam buku. Kita tidak enjoy, kita tidak embrace ilmu, kewujudan ilmu itu melalui observation. Hari ni kita sibuk baca, tetapi kita tidak baca sebagaimana yang Allah seru untuk kita baca. That's why hari ni anak kita, dia tidak faham. Kenapalah aku kena hantar tahfiz contohnya kan? Kenapa aku kena menghafal 30 juzuk contoh? Adakah untuk kita hantar anak kita tu menghafal tahfiz hanya semata-mata kerana okeylah, at least ada anak aku yang tahfiz kan? Aku kalau aku mati esok, adalah juga dia punya bahagian untuk aku. So adakah semata-mata kerana itu, ataupun anak kita menghafal Al-Quran 30 juzuk hanya semata-mata untuk diimamkan tarawih semata-mata. Sebab Al-Quran ini perlu difahami. Apabila cerita pasal faham, Allah suruh kita mengerti. Allah suruh kita kena ambil tahu, kena faham.
Jadi dia bukanlah saja-saja je kita nak dengar untuk dengar lagu. Sedap lah. Kalau solat tarawih lah kan. 30 juzuk. So sedap lah. Rasa macam dia punya rasa menenangkan. Jadi Al-Quran ini bukan sekadar tranquilizing punya efek saja. Tetapi Al-Quran itu dia lebih lagi sebenarnya. Dia lebih lagi. Dia adalah satu manual book untuk mengembalikan Islam ini pada tempat dia. Jadi inilah tujuan Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Diturunkan kepada kita. That's why kalau kita lihat dalam surah, cuba bukakan satu surah lagi, iaitu surah ni interesting, iaitu surah Al-Isra, surah 17. Jadi surah 17 ayat 45. Okey, cuba kita sama-sama buka surah 17 45. Okey, dalam surah ni Allah firmankan kepada kita, dan jika kamu membaca, wa idza qara'ta, kenapa Allah tak sebut tilawah ke, perkataan darasa ke, tetapi Allah firmankan dengan perkataan qara'ta ni, iqra, samalah tu. Jadi, dan jika kamu observe Al-Quran ini, kamu read Al-Quran ini, jadi kami jadikan antara kamu dan antara yang tidak beriman dengan pengakhirannya dinding yang tertutup. Okey, jadi kalau kita lihat kenapa hari ini anak kita macam tak ada impact, tidak ada impact dirinya dengan agama, kerana ada dinding yang memisahkan mereka ini dengan mesej Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini dibaca dengan bahasa Arab yang mereka tidak faham. Arab itu penting untuk kita kuasai, tetapi kita kena faham juga makna dia. Baru kita tahu, bila kita faham maknanya, barulah boleh kita execute, barulah kita boleh laksana, barulah kita boleh bangunkan. Sama juga kalau kita baca signboard. Kalau kita driving, kita baca signboard tak faham, tak sampai destinasi. So ini analogi, ini perumpamaan, ini misalan-misalan yang kita nampakkan supaya mudah kita faham bahawa sebenarnya kenapa hari ini kita tidak sampai ke destinasi yang Allah mahu. Kerana apa? Kerana kita tidak faham. Jadi penting tak faham ni? Penting. Kita kena ambil. Kita kena ambil cari jalan. Kena usaha untuk memahami. Ustaz, saya tak faham Ustaz. Kena kuasai. Kena usaha. Kena crack our mind. Kena gigih. Tak boleh bagi alasan. Kena cari jalan. Jadi banyak dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan kepada kita ayat-ayat yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak berbuat, bagaimana kita nak melaksana. So itu antaranya. Dan kemudian kalau kita lihatlah macam mana apa yang Ustaz Syoki nampakkan, cerita tentang semangat, cerita tentang energi, cerita tentang tenaga. Jadi apabila kita sudah jelas dengan vision kita, dengan mission kita, barulah kita bersemangat. That's why kalau kita lihat bagaimana Ibnu Abbas tu kecil-kecil dah hebat dah. Ibnu Mas'ud kecil-kecil dah hebat dah. Okay, jadi sahabat-sahabat yang dulunya karakternya macam ni, jahiliah, dia boleh 360 berubah. Macam mana saya nak nampakkan, saya sendiri dulu tidak mampu nak bercakap, tidak mampu nak berkata-kata, tidak mampu nak menyampaikan selagi mana kita tidak memahami Al-Quran ini. Once kita dah faham, kita boleh lihat anak kita dia akan strive. Dia punya turning point dia memang boleh pergi lajak sangat jauh. Jadi ini kehebatan mukjizat Al-Quran yang Allah berikan. Inilah ilmu yang akan memperkukuhkan, memperkasakan tubuh badan anak kita. Kan? Dia jadi bersemangat, dia jadi macam kerasukan, dia jadi macam disihir. That's why umat terdahulu, kalau kita lihat zaman Nabi tu, banyak dituduh kepada Nabi Muhammad ni, ini sihir yang nyata. Sihrun mubin, mereka nyatakan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Kerana apa? Memang Al-Quran ini akan membuat kitab Allah ini, ilmu Allah ini akan membuatkan kita jadi different person. Yang dulu mereka nampak macam ni, tiba-tiba jadi macam ni. Dulu boleh berkompromi dengan kebatilan, tiba-tiba jadi syadid dengan kebatilan. Dia tak boleh nak berkompromi. Sebab apa? Ada perintah je di dalam surah 48-29 contohnya. Jadi apabila kita dah mula faham dengan agama, kita jadi different person yang mengikut acuan Allah. So ini yang kita nak bina pada generasi kita. So bila kita sebagai seorang ibu bapa, kita dah faham dengan vision Allah, kita akan nampak bahawa apa sahaja amanah yang dipikulkan kepada kita ini bukan benda yang main-main. Dia adalah satu reality
yang mana kita kena pikul. Yang kita kena pikul. Ia adalah satu bentuk amanah, satu tanggungjawab, satu pengorbanan. Jadi dia bukanlah satu jalan yang mudah, kerana memang Allah dah kata dah, nak tak kamu, aku tunjukkan kepada kamu dua jalan. Satu jalan golongan kanan, dia mendaki lagi sukar. Aqabah perkataannya. Aqabah. So inilah dia perjanjian yang Nabi tunjukkan kepada kita. Perjanjian Aqabah memang bukannya jalan yang mudah, tapi nak tak nak kita tahu hasilnya memang best. Hasilnya memang super power. So itu keyakinan kita terhadap Al-Quran. Jadi surah 17:45 tu sebenarnya satu penjelasan yang sangat cantik sebenarnya. Jadi pada ayat 46 pula, kalau kita lihat pada ayat 46, dan kami jadikan atas hati mereka itu tertutup untuk mereka memahaminya, yafqahuhu. Jadi untuk mereka faqih. Kenapa hari ini anak kita kebanyakan yang tidak faqih dengan agama? Dan kenapa kita hanya nampak orang-orang terdahulu je ke yang boleh faqih kepada agama? Kita tak boleh ke? Sedangkan mereka dapat kitab yang sama, kita pun ada kitab yang sama. So di mana loophole-nya? Di mana silapnya? So ini yang sepatutnya kita iqra'. Yang Allah suruh kita iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ni kamu mengikuti peraturan yang mana? Aturan yang mana yang menjadikan kamu hari ni macam ni? Tengok balik dekat rumah kita, tengok diri kita, tengok isteri kita. Kalau isteri kita, tengok suami kita. Dan kemudian tengok anak kita. Bagaimana pakaian mereka? Apa yang mereka pakai? Cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul. Mula muhasabah, dan ingat, tidak pernah terlambat, dan kita kena mulakan langkah untuk kita cari jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja Ustaz Syakir. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz AA atas perkongsian yang sama-sama kita dapat ambil pelajaran. Bukan sekadar satu perkongsian yang biasa-biasa saya nampak. Dia lebih kepada booster untuk kita semua masing-masing mencari jalan. Bila Allah sebut dalam Quran tadi tu, surah 17. Surah 17 tu namanya surah yang sangat menarik. Al-Isra'. Al-Isra' cerita tentang perjalanan hamba di waktu malam. Kita ni adalah orang yang sedang berjalan dalam gelap. Berjalan dalam keadaan teraba-raba. Bayangkan dah 1400 tahun selepas kewafatan Rasulullah, jalan kita semakin jauh. Waktu Rasulullah membawa agama Islam tu selama 23 tahun, Islam itu dah dizahirkan sebagai satu agama yang sangat cantik, sangat tinggi, sangat kemas, sangat indah. Dan orang beribu-ribu orang datang beramai-ramai ke Madinah hanya untuk memeluk agama Islam kerana meyakini sistem yang Nabi bawa. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menzahirkan din, satu agama, satu cara hidup daripada agama yang lain. So hari ni kita dapat pelajaran yang sangat besar. Tapi malangnya selepas 1400 tahun, penzahiran yang Nabi tunjukkan itu dia semakin gelap, semakin kabur, semakin kelabu asap. Macam Ustaz cakap tadi, ada dukhan. Akhir zaman akan datang satu zaman di mana di fasa itu adalah datangnya dukhan. Kita pun tunggulah bilalah nak keluar asap ni kan. Tunggu, tiba-tiba dekat Rusia tiba-tiba ada asap kepul-kepul keluar. Kita pun, adakah ini akhir zaman? Server pakat pun keluar dah kan teori macam-macam ni. Dah nak dekat kiamat dah ni. Sebab apa? Lepas tu ada sekali tu Indonesia terbakar kan, habis berjerebu satu semenanjung Malaysia ni. Kita pun terjebak sekali. Tiba-tiba keluarlah lagi teori, adakah ini tanda-tanda akhir zaman? Dukhan juga sebab dia cerita tentang asap, jerebu. Kita relate, kita mencari sesuatu yang muhkamat. Tetapi kalau kita baca surah Dukhan itu sendiri cerita tentang sangat-sangat melibatkan satu benda yang fundamental. Kenapa kita ni duduk di dalam kekaburan? Kenapa kita ini ramai-ramai masih lagi duduk dalam fasa yang bingung, fasa yang tidak jelas? Jadi Dukhan itu adalah sesuatu yang kabur. Manusia dikaburi sesuatu yang menyebabkan mereka tidak faham lagi apa tujuan, apa sebab mereka ni hidup di atas muka bumi. Yang menarik hari ni kita ni sedang belajar tentang falsafah pendidikan sunnah. Ajar anak faham kitab. Tapi dalam yang ramai-ramai sedang menonton ni, tak ramai pun anak. Semuanya mak-mak dengan bapak. Jadi sebenarnya kita sedang bela pasal apa? Tahu, ni cerita bela, cerita tentang Dukhan. Kita bela macam mana kita nak menyelamatkan anak-anak kita.
menyelamatkan keluarga kita daripada fitnah akhir zaman yang akan menyebabkan kita semua akan masuk ke neraka. Padahal kita nak ke syurga. Jadi jalan kita ke syurga ni dalam keadaan kabur ni. Kita ya ke tidak ni? Jelas ke tidak ni? Semua nak pergi ke syurga. Tapi kita banyak berdoa untuk masuk ke syurga. Berdoa. Banyak yang kita akan minta kepada Allah. Minta ampun kepada dia. Kita akan minta dipermudahkan jalan kita ke syurga. Kita minta kita diberikan kekuatan untuk istiqamah. Kita banyak meminta-minta kepada Allah. Sehingga kita lupa untuk mengerjakan apa yang kita minta. Kita minta semoga kita dijauhkan daripada rezeki yang haram. Didekatkan kepada rezeki yang halal. Tapi kadang-kadang kerja buat kita banyak ke arah yang Allah tak suka. Kita rasa kita minta, jadikanlah aku isteri yang solehah. Jadikanlah suamiku suami yang soleh. Anak-anakku anak yang soleh dan solehah. Tapi kita sendiri hidup dalam suasana yang tidak ada solehah. Tahu, dalam rumah kita itu ada gadget sana. Ada hiburan dekat sini. Ada PS2, mak bapak sendiri juga yang upgrade pergi PS3, PS4, sekarang dah PS5. Kemudian bagi pula Xbox, bagi duit tengok-tengok wayang, bagi kereta, bagi motor sampai anak tu jadi anak yang suka merempit. Kita dah minta kita jadikan anak tu anak yang soleh dan solehah. Tetapi akhirnya kita sendiri yang memusnahkan doa yang kita minta tadi. Dia tidak mudah seperti mana hanya kita berdoa. Tetapi sebenarnya kita sendiri yang kena usahakan apa yang kita doa. Doa adalah seruan. Kita seru anak kita jadi anak yang soleh. Kita seru anak kita jadi anak yang soleh. Kita menyeru diri kita menjadi isteri yang solehah, suami yang soleh. Tapi adakah cukup dengan seruan? Azan itu satu seruan. Tetapi hujungnya azan itu ditutup dengan pelaksanaan. Solat itu sendiri. Dah nak solat dah. Ada iqamah. Dia tak sekadar terus solat. Azan dah. Tapi kenapa kena iqamat lagi? Iqamat pun ulang balik apa yang dipanggil dalam azan. Kenapa? Why? Because manusia ni kena diperingatkan lagi. Kena diseru lagi. Dah sampai dah dekat saf tu. Kena iqamat lagi. Jom bangkit. Kum. Dipanggil. Kena kum. Kena seruannya bangkit. Kan? Panggil lagi. Dah nak solat. Dah panggil bangkit berdiri. Rapatkan saf. Suruh pula rapatkan saf. Nak solat, diberi peringatan lagi, rapatkan saf. Jadi, banyak peringatan-peringatan yang diberikan. Sampailah kita selesai salam. Daripada kita bangkit, qiyam, berdiri, rukun yang pertama, sampailah kita selesai dalam solat, memberi salam. Barulah ada tertib. Jadi, yang kita kurang sekarang ni adalah tertib. Yang kita hilang sekarang ni adalah budaya tertib. Dah banyak sangat kita melanggar hukum hakam Allah. Jauh kita ni tidak tertib dengan Allah. Tertib terkait dengan adab. Terkait dengan akhlak. Terkait dengan budaya, respect yang kita ajar kepada anak-anak kita. Banyak benda kena tertib. Kita ajar anak kita, kalau nak makan, kena tertib. Kan? Pergi basuh tangan dulu. Baca bismillah dulu. Baca doa dulu. Makan yang apa yang ada depan mata kita dulu. Ambil apa yang dekat dengan kita dulu. Kan? Kemudian kena ajar pula jangan minum sambil makan. Itu semua adalah adab yang dipanggil tertib. Tapi kebanyakan daripada kita hilang tertib ini. Inilah benda-benda yang kecil-kecil yang sebenarnya kita dah terlepas pandang dan kita dah hilang dah foundation yang Allah dah ajar kepada kita dalam keluarga. So benda-benda yang kecil-kecil ni, kalau anak-anak tak faham, anak tak faham kenapa kena makan ni dulu, kenapa kena buat ini dulu, kenapa kena baca bismillah, kenapa kena baca doa, kenapa nak kena solat, kenapa nak puasa, kenapa nak bayar zakat, kenapa nak baca Quran. Kalau anak-anak tak faham cara hidup ini semua, kita akan hilang banyak benda. Anak akan jadi anak yang liar. Generasi kita akan jadi generasi yang liar. Dan kita akan hidup ibarat hidupan dan ibarat binatang yang liar. Kita tak diikat. Yang mengikat kita ni adalah akidah. Ikat itu namanya akidah, ikatan. Yang mengikatkan kita dengan Allah adalah Quran. Tak ada Quran itu dan kita akan lost. Anak-anak tak kenal agama. Anak-anak tak kenal Tuhan. Anak-anak tak kenal Rasul. Anak-anak tak kenal iman. Sebab apa? Sebab dia lost. Tak diikat dengan sesuatu ikatan. Macam kita lepas anak kita pergi sekolah lah. Tahu? Kita lepas anak kita pergi sekolah dan kita tahu nanti dia balik daripada sekolah. Apa ikatan kita sepanjang dia berada di sekolah? Tausiah.
Apa pesanan kita kepada anak kita? Nanti kat sekolah, jangan itu, jangan ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Habis sekolah, balik terus ke rumah. Kan selalu kita pesan kat anak, jangan singgah sini, jangan singgah itu. Kalau jumpa dengan orang tak kenal, jangan sembang apa semua. Tausiah itu yang akan mengikat anak kita, ni, bear in your mind. Ingat dalam kepala kau, ada benda ni yang mak kau pesan. Itu dipanggil zikir. Nak kena zikir kan, benda apa nak kena buat. Lepas ni nak buat apa, lepas sekolah pergi mana, habis ni buat apa. Ini semua adalah satu konsep yang kita kena buat. That's why lepas solat, ada zikir, dipanggil wirid. Ini banyak benda ni masuk sains solat dah. Reserve sikit. Nanti kita nak sembang hari Sabtu nanti dalam program parenting kita. So, banyak benda yang kita nak kena cakap, yang kita nak sampaikan, yang kita nak kena gemburkan balik kefahaman agama yang kita semua lost. Dear parents, please note that we are lost. Kita lost dalam dunia agama kita sendiri. Kita sendiri tak kenal Islam, kita sendiri tak tahu iman, kita sendiri tak tahu kitab, kita sendiri fail tentang Quran, kita sendiri tak tahu tentang sejarah agama kita. Kita sendiri tak tahu macam mana nak menceritakan kisah Rasulullah untuk anak-anak kita belajar, ambil pelajaran dan jadikan dia sebagai satu hikmah pendidikan dalam kehidupan dia. Dan kalau kita masih lagi selesa duduk dalam keadaan begini, then we are failing and falling. Kita semakin gagal dan kita akan semakin jadi orang yang jatuh, gagal terus dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu bapa, dan kita hanya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini yang Allah kata tadi. Next. Siapa pula yang akan bangkitkan agama? Tak ada zaman ni. Next. 2020 tak ada. Next. 2021. Kan dah nak habis dah setahun. Lepas ni habis dah setahun. 2022 pula. Tak ada yang membangunkan agama. Tak ada islah. Sama saja tahun ni dengan tahun depan. Tahun lain dengan tahun lepas. Next. Macam tu je. Itu adalah umat-umat yang terdahulu, Allah kata. Laha ma kasabat. Dan bagi kamu apa yang kamu usahakan pula. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Bagi kamu apa yang kamu usahakan. Itu surah berapa tu? Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 134. 2 kali Allah ulang dalam surah yang sama, ayat 141. Sampai 2 kali Allah ulang. Dalam sepanjang-panjang ayat ada 286 ayat, Allah kena ulang 2 kali. Nak bagi tahu apa? Yang kamu ni adalah umat yang akan menggantikan umat yang lepas. Mak bapak kita, kalau dah arwah, mereka dah selesai tanggungjawab mereka. Sama ada mereka tak dapat kefahaman macam kita, tak dapat Quran macam mana kita dapat hari ini, mereka tak tahu nak membaca Quran macam kita hari ini, tak boleh buat apa. Itu adalah umat yang terdahulu. Mereka dah lepas bahagian mereka. Ni bahagian kita pula. Bahagian kita pula nak berusaha untuk membangunkan agama. Macam mana Nabi bawa? Tapi kalau kata kita pun gagal, next, anak-anak kita pula. Tapi kalau kita dah tinggalkan anak-anak kita yang lemah, what do we expect? Kita cuma mampu berdoa supaya mereka pula dapat hidayah yang lebih baik daripada kita. So, kita sudah jadi umat-umat yang dalam keadaan lengah. Ingat balik. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kelalaian itu, kemewahan itu, kemegahan itu melalaikan kamu. Sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. So, adakah kita nak tunggu masuk kubur dulu baru kita nak sedar yang kita ni lalai? Ataupun sekarang lagi kita dah sedar yang kita sedang mendekati kegagalan dan kita kembali kepada kejahilan. So, sama-sama kita renungi, kita cari jalan, kita cari balik hikmah yang hilang, belajar balik apa yang Allah dah berikan kepada kita dan fahami balik apa yang kita nak kena bawa sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu dan bapa, sebagai orang yang mampu untuk memberikan kefahaman kepada agama. InsyaAllah. Okay, Ustaz tausiah terakhir. 1 minit, 2 minit. Dipersilakan. Okay, daripada saya lah. Seronok sebenarnya dengar cerita pasal tentang akidah. Tentang akidah, akad. Jadi kalau akad tu kita nak goreng pun lama sebenarnya. Kalau kita nak memahami betul-betul tentang akad dan akidah. So hari ni kebanyakannya kalau dulu, saya ingat lagi apabila kita cerita pasal, kalau kita lihat budak-budak Melayu ke yang muda-muda kan, dia dah minum arak, jadi kita akan nampak, oh rosak akidah budak ni kan. So kita sendiri bila ditanya apa itu akidah, saya sendiri tak boleh nak jawab dulu apa itu akidah. Jadi kita tak faham, kita tidak memahami betul-betul asal usul nama-nama yang kita sebut tu, perkataan-perkataan yang kita sebut. Jadi
Kalau anda adalah seorang parent, seorang ibu bapa, kan, seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, seorang isteri yang sudah mula rasa terpanggil, tersentak dengan jentikan-jentikan daripada ayat-ayat Allah, jom kita seru sama-sama, jom kita join kelas parenting kita. Sebab apa? Kita akan bawakan kepada pengenalan kepada istilah-istilah sebagaimana diajarkan kepada Nabi Adam AS, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Contohnya konsepnya, dan diilmukan kepada Adam nama-nama. So kita kena kuasai balik nama-nama, perkataan demi perkataan. Apabila perkataan demi perkataan yang disampaikan ini kita dah kuasai sedikit demi sedikit, kita boleh susun perkataan-perkataan ini. Dia ibarat puzzle, dia ibarat kod yang perlu disusun, coding. Kalau kita buat programming, kita tahu coding kan. Jadi baru kita boleh visualkan sesuatu benda. Kalau macam saya buat editing, kalau kita nak buat satu editing tu, saya tengok dulu asal usul editing saya dalam Photoshop contohnya kan. So lihat sepupu saya, dia buat coding, nak buat overlay punya coding saja dah panjang dah. Macam tu. So sama juga dengan konsep Al-Quran ini. Sebenarnya Al-Quran ini adalah kod, bahasa kod yang kita kena crack, yang kita kena pecahkan supaya kita faham apa mesej di sebaliknya. Okay, jadi itu kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Jadi nama-nama ini bila kita susun, kita boleh visualkan. So itu yang menariknya sistem pendidikan Islam yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita. Dan bila kita dah mula memahami sedikit demi sedikit Al-Quran, baru kita faham kenapa dulu Ibn Sina boleh jadi macam tu, kenapa Al-Farabi boleh jadi macam tu, kenapa banyak cendekiawan Islam hebat-hebat. Kenapa mereka dapat key Al-Quran tu, dapat kunci dia. So kunci ni sangat penting untuk kita dapat, untuk kita buka pintu dia, untuk kita buka pintu supaya kita faham apa dia Al-Quran, supaya kita faham apa dia Al-Quran sebenarnya. So itu yang kita nak nampakkan lah. Jadi pada 21 dan 22 ni kita akan ada kelas parenting kita. Jadi kita jemput join. Kepada yang masih belum berdaftar, kita masih buka lagi, boleh daftar. Link telah dikongsikan oleh Ustaz Syauqi di ruangan komen tu. Okay, jadi itu sajalah Ustaz Syauqi daripada saya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi Anas Hadi ada tanya tu, macam mana pula dengan gadget? Adakah benda-benda semua tu yang diberikan tu adalah untuk memusnahkan kita, ataupun macam mana dengan anak-anak kita ni kan? Ataupun kita salurkan kepada yang baik pun tak okey ke? Macam mana? Kan? Jadi sebenarnya Allah ni tidak zalim. Allah tak zalim. Yang zalimnya kita. Kan? Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kat kita ilmu. Dengan ilmu Allah tu kita berjaya mencipta teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk tujuan agama, untuk bantu agama Allah. Sebenarnya Allah bagi kemudahan untuk kita bantu balik agama Allahnya. Jadi di situlah ruang untuk kita memperbaiki akhlak. Ada gadget, lagi mudah kita nak search dekat YouTube tu. Banyak benda kita boleh search. Ada Facebook, ini adalah satu benda yang menyebabkan kita mudah untuk kita berurus dalam urusan-urusan dakwah. Nampak? Tapi yang menjadikan dia salah apabila kita ini secara orang kata akhlaknya, kita yang menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang buruk. Jadi yang buruknya adalah akhlak kita. Back to square adalah kita balik. Kalau kita yang gunakan gadget ini untuk tujuan yang salah, dan salah. Macam tadi, kan? Kalau dah namanya game, Allah kata dalam Quran tu, surah 23 tu, ayat 115 ni, adakah aku cipta kau untuk main-main? Kita yang bagi game kat anak-anak untuk main. Then kita yang terang-terang lagi kita dah gunakan ayat Allah tadi tu, dan kita sendiri dah mengingkari apa yang Allah question. Allah dah question dah, adakah aku ciptakan kau ni untuk main-main? So sama tak dengan anak-anak kita? Takkan kita ni nak buat anak hanya untuk anak tu main-main. Kita lahirkan anak, tapi tujuannya untuk dia main-main. Dan memang fitrah anak, dia suka main-main. Dan memang itu fitrah dia ke kiri, dia akan main-main. So sekarang ni, macam mana kita nak create anak kita supaya mereka faham? Jangan tipu, anak saya pun main juga. Anak saya pun suka main juga. Kan? Kat belakang rumah kita pun kita bagi dia main. Siap ada papan longsor lagi kat rumah saya tu. Kan? Belakang rumah ni prihatin. Dan ada papan longsor. Anak-anak kita main. Tetapi, bagaimana permainan yang kita nak bagi kepada mereka? Ada tausiahnya, ada pendidikannya, ada unsur pembangunan dirinya, ada benda yang kita nak develop pada anak-anak kita tersebut. Jadi itu ruang pendidikan yang kita nak beri. Kalau game tadi tu, kita nak betulkan jugalah. Punyalah nak menjustifikan perbuatan kita itu halal.
benar dan ada haknya, maka carilah apakah hikmah di sebalik game tu untuk anak kita. Kan? Nak kata batil, kita carilah di mana batil je dan kita akan jumpa di mana haknya. Saya tak boleh nak meletakkan justify sesuatu tu. Sebab kita ni boleh menggunakan akal kita. So Allah bagi balik soalan kat kita, afala yaqilun. Kenapa kau tak gunakan akal? So kita gunakan akal kita, waraskan balik setiap tindak tanduk kita dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan agama kita, dalam urusan pendidikan kita, dalam kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Okay? Jadi back balik pada apa yang saya cakap, Allah itu tidak zalim. Yang zalim adalah kita. Apa tu zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okay? So adakah kita dah berjaya meletakkan anak kita pada tempat yang betul? Contoh beli motor tadi, yang merempit. Motor tu juga nak guna pergi masjid. Motor tu juga guna untuk merempit. Kalau mak bapaknya dah lambat pergi masjid, mak bapak tu merempit ke masjid. Sebab apa? Dah lambat nak kejar solat. Jadi, di mana kita nak kena justify benda tu supaya benda tu jadi sesuatu yang baik dan tujuan yang betul. Okay? InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami pada hari ini, falsafah pendidikan sunnah. Banyak ni nak kena ajar anak-anak ni. Ajar anak kenal, ajar anak baca, ajar anak faham. Lepas ni kita nak kena ajar anak buat pula, laksanakan pula isi kandungan Quran tu. Kan? Dia kena faham, dah faham, macam mana anak nak kena ajar anak pula menjelaskan kitab tu pula. Sebab itu adalah proses tabligh dia menyampaikan. Ni boleh buat buku dah cerita ni tentang falsafah pendidikan sunnah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk hari Sabtu dan Ahad ni. Kepada yang sudah mendaftar, terima kasih kami ucapkan. Cuma semalam sudah tutup early bird promotion untuk satu kelas RM50. So hari ni sudah kembali kepada harga ataupun fee asal RM70 untuk satu kelas. Mudah-mudahan mereka yang telah mendaftar dapat manfaatkan peluang yang ada. Tetapi untuk package 150 untuk siapa yang mendaftar 3 package sekaligus tetap dengan harga yang samalah RM150 untuk 3 kelas yang kita sediakan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bagi ni semuanya akan kembalikan balik kepada urusan dakwah. Apa yang kami buat, kami tidak ambil gaji, kita tidak mengambil upah. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan adalah satu seruan dakwah, tetapi agama memerlukan modal insannya, modal tenaganya, modal kepada pembangunan. Jadi apa saja yang anda sumbangkan, sebenarnya semua itu dah dizakatkan, disedekahkan, diwakafkan kembali untuk pembangunan agama di RPWP. Dan insyaAllah benda itu menjadi tabung kepada pendidikan Al-Quran dan Sunnah yang akan kita develop untuk pembangunan anak-anak cucu-cucu kita balik nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang menyertai ruang komen, memberikan berbagai-bagai kesan dan pesan. Dan saya tunggu kesan dan pesan daripada sahabat-sahabat kita yang lain dalam grup discussion kita nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Mudah-mudahan kita semua akan berada dalam rahmat dan limpahan ilmu daripada Allah, insyaAllah. Okay, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.